Okey, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Okey, kita akan belajar bab 8 pemodelan matematik. Okey, mari kita mengaplikasikan pengetahuan, kemahiran tentang pemodelan matematik dalam konteks penyelesaian masalah kehidupan sebenar yang melibatkan fungsi linear, fungsi kuadratik dan fungsi eksponen. Okey, kita tengok pemodelan matematik. Okey, pemodelan matematik ialah proses yang menggunakan matematik untuk mewakili, menganalisis, membuat andaian atau memberikan pandangan mengenai fenomena dunia nyata. Okey, terdapat 6 proses. Okey, iaitu yang pertama mengenal pasti dan mendefinisikan masalah. Okey, yang kedua membuat andaian. Yang ketiga, mengaplikasikan model matematik. Yang keempat, menentusahkan dan mentafsirkan penyelesaian masalah. Yang kelima, memunikan model matematik. Dan yang terakhir ialah melaporkan dapatan. Okey, kita dah tengok 6 proses yang terlibat dalam pemodelan matematik. Okey, mari kita tengok bagaimana hendak menggunakan 6 proses dalam pemodelan matematik. Okey, dalam situasi ini, Bapa Hani memberikan wang saku sebanyak RM7 sehari. Hani menyimpan RM2 setiap hari daripada wang sakunya itu sehingga dia berjaya mengumpulkan RM10. Okey, di sini dia suruh kita bentukkan persamaan. Okey, untuk menunjukkan hubungan antara hari dan jumlah wang. Okey, hari dan jumlah wang. Okey, dua perkara penting di sini ialah hari dan jumlah wang. Okey, so di sini kita perlu tunjukkan jalan kira menggunakan proses-proses dalam pemodelan matematik. Okey, pemodelan yang pertama, proses yang pertama adalah mengenal pasti masalah. Okey, di mana dalam mengenal pasti masalah ni kita perlu bentukkan persamaan. Okey, bentukkan persamaan, kemudian bina graf bagi menunjukkan hubungan hari dan jumlah wang yang terkumpul. Okey. Yang kedua, membuat andaian. Okey, membuat andaian dan mengenal pasti pemboleh ubah. Okey, apakah andaian yang boleh kita buat? Okey, di sini kita buat andaian dengan menyimpan sebanyak RM2 sehari, Hani dapat mengumpulkan RM10 dalam tempoh 5 hari. So, dalam proses kita membuat andaian dan mengenal pasti pemboleh ubah, kita perlu menggunakan 3 pemboleh ubah. Yang pertama, pemboleh ubah dimanipulasikan. Yang kedua, pemboleh ubah bergerak balas. Yang ketiga, pemboleh ubah dimalarkan. Pemboleh ubah dimanipulasikan ialah perkara yang tidak sama, yang berbeza-beza, berubah-ubah. Jadi di sini perkara yang berbeza-beza, berubah-ubah ialah bilangan hari. Okey, dan pemboleh ubah bergerak balas ialah hasil yang kita dapat selepas kita nak buat sesuatu itu untuk menyelesaikan masalah. Di sini kita dapat jumlah wang yang terkumpul. Okey, dan proses yang sama yang berlaku, perkara sama yang berlaku itu adalah pemboleh ubah dimalarkan. Di mana nilai wang yang disimpan sebanyak RM2 setiap hari itu adalah pemboleh ubah dimalarkan. Okey, yang seterusnya mengaplikasikan model matematik untuk menyelesaikan masalah. Okey, bagaimana kita nak mengaplikasikannya? Kita menggunakan jadual untuk mengaplikasikannya. Di mana hari pada kolom yang pertama, dalam hari ni kita ada 5 hari, iaitu bermula hari Isnin, Selasa, Rabu, Khamis, Jumaat. Dan pada kolom yang kedua kita menggunakan jumlah wang. Okey, hari dan jumlah wang ada disebutkan di soalan itu. Jadi ini adalah perkara penting bila kita nak membina jadual. So kita tengok hari Isnin bermula daripada RM2. Bila hari Selasa ditambah dengan hari Isnin dapatlah RM4. Hari Rabu iaitu hari ketiga RM2 tambah RM2 tambah RM2 kita dapatlah RM6. Pada hari keempat kita dapat RM8 dan hari kelima RM10. So di sini daripada jadual ni kita boleh tengok pola amount yang bertambah RM2 setiap hari.
Jadi maka jumlah wang sama dengan RM2 darab bilangan hari. Okey. So seterusnya kita nak menentusahkan dan mentafsir penyelesaian masalah. Okey, berdasarkan apa yang kita buat tadi, kita dapati jumlah wang sama dengan RM2 darab bilangan hari. Jadi di sini kita menggunakan jadual dan juga graf untuk menentusahkan dan mentafsir penyelesaian masalah. Okey, graf dan jadual adalah bahasa matematik. Okey, jadi kita boleh guna jadual. Okey, jadi jadual di sini kita buat bilangan hari sebagai X bermula daripada hari pertama, hari kedua, hari ketiga, hari keempat dan hari kelima iaitu hari Jumaat. Jadi jumlah wang yang terkumpul pada hari Isnin iaitu hari pertama RM2, hari Selasa dapat RM4, hari Rabu hari ketiga iaitu dapat RM6, hari Khamis RM8 dan hari Jumaat RM10. Okey, daripada jadual ni kita boleh bina pula graf. Okey, dan kita bina graf kita dapatlah persamaan linear. Okey, seterusnya proses pemodelan matematik ialah memurnikan model matematik. Okey, untuk memurnikan model matematik kita perlu maklumat yang lengkap. Sekiranya maklumat tidak lengkap, kita tidak dapat memurnikan model matematik. Okey, dalam situasi ini maklumatnya adalah lengkap. Jadi daripada jadual yang kita telah buat tadi, jadual nilai dan persamaan matematik yang dibina, Hani dapat mengumpulkan RM10 dalam tempoh 5 hari. Di mana jumlah wang sama dengan RM2 darab bilangan iaitu 5 hari, kita dapatlah RM10 untuk Hani menyimpan wang selama 5 hari. Dan yang terakhir ialah melaporkan dapatan. Okey, melaporkan dapatan daripada persamaan yang dibentuk, Hani boleh meletakkan sasaran. Okey, bagi bilangan hari yang diperlukan untuk mengumpul sejumlah wang yang diingini. Okey, jadi ini adalah melaporkan dapatan. Okey, yang terakhir kita tengok bagaimana nak menerbitkan rumus pemodelan matematik. Okey, kita tengok dulu tips Bestari. Okey, pemodelan matematik menerbitkan rumus matematik bagi mewakili masalah dunia nyata dalam sebutan matematik. So, terdapat 3 jenis fungsi yang terlibat dalam pemodelan matematik yang dipelajari dalam bab ini. Okey, fungsi yang pertama ialah linear. Okey, fungsi yang kedua kuadratik dan fungsi yang ketiga adalah eksponen. Fungsi linear y sama dengan mx tambah c. Okey, fungsi kuadratik iaitu kuasa yang tertingginya adalah kuasa 2. Y sama dengan A, X kuasa 2 tambah BX tambah C. Dan fungsi eksponen, okey, Y sama dengan C, Y sama dengan CA kuasa X. Ataupun kita boleh guna dalam fungsi eksponen ni, Y sama dengan A 1 tambah R kuasa T. Okey, di sini dalam fungsi eksponen ni kita perlu tahu A itu adalah nombor nyata positif. Okey, ingat ya, nombor nyata positif. A adalah nombor nyata positif di mana A tak boleh sama dengan 1. Dan C adalah nilai awal. Okey, C adalah nilai awal. Okey, dan seterusnya kita tengok di sini untuk situasi yang pertama ni, seorang pengusaha catering mengenakan bayaran sebanyak RM200 dan bayaran tambahan RM25 bagi setiap tetamu yang hadir. Masalah ini dapat dimodelkan sebagai fungsi linear. Okey, dia dah mention di sini fungsi linear, jadi kita akan gunakan Y sama dengan MX tambah C. Okey. So, untuk soalan A ni, kenal pasti kecurunan dan pintasan Y bagi fungsi linear itu. Kecurunan adalah M, pintasan Y adalah C. Okey, so ada lagi satu perkara yang dikendaki iaitu huraikan. Okey, ingatnya bila menghuraikan dalam matematik, awak perlu meletakkan nombor. Nombor ni boleh kita dapat daripada maklumat diberi ataupun daripada pengiraan. Itu cara menghuraikan dalam subjek matematik. Okey, so di sini kita boleh andaikan jumlah bayaran keseluruhan sebagai Y lah. Okey, jumlah bayaran keseluruhan sebagai Y.
Okey, sekejap ya. Okey. Bayaran asas ialah C. Okey, di mana C adalah nilai awal. Jadi bayaran asas ni adalah C. Nilainya adalah RM200 walaupun tiada tetamu yang hadir. Tiada tetamu yang hadir ni kita andaikan sebagai X sama dengan kosong. Jadi bila X sama dengan kosong, Y ni adalah 200. Okey, iaitu pintasan Y. Pintasan Y ni adalah 200, jadi nilai C dia adalah 200. Jadi bayaran RM200 tetap dikenakan walaupun tiada tetamu yang hadir. Okey, so di sini bayaran tambahan bagi setiap tetamu kita namakan dia sebagai M, iaitu kecurunannya adalah RM25. Okey, dan di sini kita dapatlah menyatakan bahawa perubahan bayaran iaitu penambahan bayaran sebanyak RM25 apabila seorang tetamu bertambah. Okey, itu dia huraiannya untuk soalan A. Dan untuk soalan B, dia nak kita bentukkan satu model matematik dengan fungsi linear yang mewakili situasi di atas. Situasi yang diberikannya tentang pengusaha catering. Oleh itu, model matematik yang sesuai untuk situasi ini ialah bermula daripada persamaan linear MX tambah C. Okey, di mana M dia, kita dapat tadi M dia sebagai 25, C dia adalah 200. So, gantikan nilai 25 X tambah 200. Okey, ini adalah model matematik yang kita perolehi. Okey, so soalan seterusnya. Hitung jumlah kos yang perlu dibayar jika terdapat 200 orang tetamu yang hadir. Okey, so tetamu yang hadir, kita namakan dia sebagai X sama dengan 200. Okey, kalau tiada tetamu, X sama dengan kosong. Sekarang tetamunya 200, jadi X sama dengan 200 lah. So, kita guna model yang kita dapat tadi tu, 25 X tambah 200. Gantikan X tu sebagai 200. Bila kita kira, kita akan dapat jumlah kos yang perlu dibayar jika terdapat 200 orang tetamu yang hadir adalah sebanyak RM5,200. Okey. Dan soalan yang kedua. Okey, kita tengok di sini soalan yang kedua. Okey, harga sebuah kereta baharu pada tahun 2020 ialah RM80,000. So, harga sebuah kereta baharu pada tahun 2020 ini adalah nilai A sama dengan RM80,000. Okey, harga itu menyusut. Okey, bila dia menyusut maknanya negatif. Okey, sebanyak 7%. Okey, ini adalah R sama dengan 7/100. Okey, sebab menyusut negatif lah. Dia sama nilai 0.07. Okey, so bila kita nak bina model matematik, kita akan guna maklumat di atas lah. Okey, oleh sebab berlaku penyusutan harga pada kadar yang tetap dalam peratus, kita kena guna rumus eksponen. Okey, cikgu ulang semula. Oleh sebab berlaku penyusutan harga pada kadar yang tetap dalam peratus, jadi rumus eksponen perlu digunakan. Okey, so kita akan guna rumus eksponen. Okey, yang cikgu telah hijaukan ni. Gantikan nilai A, nilai R. Okey, so sebab kita nak bentukkan model jadi T tu kita tak ada letak lagi. Tetapi bagaimana T tu dapat 5? Okey, dia bermula daripada 2020 dan pada tahun 2025 so beza dia 5 tahun. Jadi tempohnya 5 tahun. Tapi soalan A ni dia belum menyatakan 2025. Jadi sebab itulah T tu kita tak ganti dengan 5. Okey, so bila kita gantikan dalam persamaan yang hijau ni, kita dapatlah modelnya 80,000 dalam bracket 0.97 di mana 0.93
di mana 0.093 ni dapat daripada 1 tolak 0.07 kuasa T. Okey, so seterusnya kita tengok soalan B. Daripada model tersebut, hitung harga kereta itu pada tahun 2025. Seperti yang cikgu dah bagi tahu tadi, 2020 hingga 2025. Jadi beza dia adalah 5 tahun. Jadi T itu adalah 5. So kita gantikanlah dalam model matematik yang kita telah dapat tadi tu, dan kita buat pengiraan RM 80,000 dalam braket 1 tolak 0.07 kuasa 5, kita akan dapat nilai harga kereta pada tahun 2025 ialah sebanyak RM 55,655 ringgit 7 sen. Okey, ingat ya. Ini situasi yang kedua, iaitu untuk eksponen. Dan untuk yang ketiga, sebuah roket dilancarkan dari sebuah pelantar. Okey, dia dah bagi dah model di sini. Okey, model matematik telah diberikan. Okey. Cikgu highlightkan dengan pen warna purple. So, H sama dengan negatif 5 T kuasa 2 tambah 40 T tambah 3. Itu dia punya model matematik. Dan model ini adalah dalam fungsi kuadratik. Kenapa fungsi kuadratik? Sebab di negatif H sama dengan negatif 5 T kuasa 2. Kuasa tertinggi dia adalah kuasa 2 tambah 40 T tambah 3. So, ini adalah kuadratik. Okey, so fungsi ini boleh digunakan untuk memodelkan ketinggian roket air itu selepas T saat. So, soalan A, dia suruh hitung tempoh masa yang diambil dalam T saat untuk mencapai ketinggian. Okey, so bagaimana kita nak menghitungnya? Okey, dalam fungsi kuadratik, titik maksimum dan titik minimum ialah paksi simetri. Okey, jadi ingat lagi tak formula paksi simetri? Okey, formula paksi simetri ialah X sama dengan negatif B per 2A. Dalam situasi ini, E ni adalah 5. 40 adalah B. Ini adalah C. So, negatif B ni 40 per dengan 2. E ni adalah negatif 5. Sama dengan 4. Jadi, tempoh yang diambil oleh roket itu untuk mencapai ketinggian maksimum ialah 4 saat. Okey. Kita tengok pula berapakah tinggi maksimum dalam meter yang dicapai oleh roket air itu. Okey, daripada nilai yang kita dapat tadi iaitu 4 saat, kita masukkan dengan persamaan. Okey, persamaan yang diberi, model yang diberi iaitu H sama dengan negatif 5 T kuasa 2 tambah 40 T tambah 3. Okey, bila kita kira kita dapat 83. Oleh itu ketinggian maksimum roket air itu ialah 83 meter. Okey. So cikgu harap awak semua boleh faham. Sekiranya cikgu terlalu laju, awak bolehlah stop di video yang tertentu, di minit yang tertentu untuk diulang semula. Okey, sekian, terima kasih.